Jadi baru-baru ni Redmi telah pun selamat melancarkan smartphone terbaru mereka iaitu Redmi Note 9S dekat dalam pasaran Malaysia. Dia dijual pada tanda harga jualan bawah RM900. In fact sekarang ni pun korang dah boleh beli dah. So basically smartphone ni adalah merupakan sebuah smartphone mid-range yang bagus. Tapi, ada tapinya lah. So kalau kau tahu bila aku sebut tapi tu mesti ada yang tak kena kan. Jadinya ada satu benda dekat smartphone ni yang mungkin akan buat korang rasa macam turn off sikit lah dan akan berfikir panjang sama ada nak angkat smartphone ni ataupun tak. Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi pada hari ini, jom kita lihat full in-depth review untuk Redmi Note 9S. Jom kita mulakan. Yeah. Alright, so bila pertama kali korang pegang Redmi Note 9S ni, benda pertama yang akan terdetik dekat minda korang adalah ini merupakan sebuah smartphone yang sangat solid. Actually tak adalah keluar perkataan skema macam tu. Selalunya korang kata, ui, solid, berat, solid. Which is benda ni memang betul. Ini kerana Redmi Note 9S ni didatangkan dengan design yang agak besar, lebar, tebal dan berat. Perkara ni berlaku maybe disebabkan dua perkara. Pertama, kapasiti bateri pada smartphone ni memang agak besar iaitu 5025 mAh, which is in terms of battery performance memang mantap. Aku mampu untuk dapatkan screen on time melebihi 8 jam. Memang tak ada masalah. Kedua adalah disebabkan ianya dilengkapi dengan penggunaan Corning Gorilla Glass 5 di bahagian skrin hadapan dan pada bahagian back panel belakang ni. So untuk sebuah smartphone yang dijual pada tanda harga jualan bawah RM1000, in fact bawah RM900, memang adalah satu bonus lah sebab dia didatangkan dengan panel belakang jenis kaca. Lepas tu Corning Gorilla Glass 5 pula tu. Untuk model di tangan aku ni, warna dia adalah warna Interstellar Grey, which is memang sangat cantik dan curve pada penghujung back panel belakang ni memang sangat membantu untuk memberikan keselesaan waktu korang menggunakannya. Cuma bagi aku rekaan glossy macam ni memang akan mudah memerangkap cap jari korang lah. So it's better untuk korang gunakan casing yang disediakan dalam kotak tu je. Pada bahagian belakang ni juga korang akan nampak setup quad kamera yang diletakkan pada bahagian tengah. Macam aku memang sukalah kedudukan kamera yang macam ni sebab dia nampak lain daripada kebanyakan smartphone yang lain yang ada dekat dalam market sekarang ni, sebab mostly akan diletakkan kamera modul tu dekat bahagian tepi. Tapi walaupun aku suka kedudukan kamera dia ni, aku perlu akui yang mana aku tak berapa suka dengan ketebalan modul kamera dia ni. Tebal dia tu, walaupun korang dah pakaikan casing, still casing tu sendiri tak mampu nak protect lens dia yang terkeluar tu. Tapi walaupun lens dia terkeluar macam ni, safe to say disebabkan dia center, korang memang takkan ada masalah phone akan berjongkit-jongkit time korang type atas meja tu. Dan alang-alang kita dah sembang berkenaan dengan kamera, apa kata kita habiskan je terus bab kamera ni. Jadi Redmi Note 9S ni didatangkan dengan penggunaan kamera utama 48MP f1.8, kamera ultra wide 8MP f2.2, kamera makro 5MP f2.4, kamera depth 2MP f2.4 dan kamera selfie 16MP f2.5 pada bahagian skrin hadapan. Untuk kualiti gambar pada kawasan cukup cahaya, gambar yang dihasilkan surprisingly memang baik, tapi dengan syarat korang jangan gunakan mode 48MP sebab pada mode 48MP ni dia akan membuatkan gambar tu menjadi sedikit gelap walaupun pada kawasan yang cukup cahaya. So it's better untuk dapatkan gambar yang baik pada 12MP instead of 48MP. Jadi gambar yang diambil mempunyai dynamic range yang baik, well exposed, sharp. Cuma bagi aku fungsi HDR dia tu dilihat sedikit lembut dan tak memberikan impak yang tinggi pun bila digunakan. Untuk kamera ultra wide ianya agak kecundang sikit in terms of ketajaman gambar, namun ianya masih boleh digunakan. Gambar dilihat mempunyai kecenderungan untuk gelap sikit disebabkan bukaan aperture dia yang kecil. Tapi tak apalah kan, at least korang ada option untuk go for ultra wide shot. Untuk penggambaran pada waktu malam pula, korang boleh menggunakan fungsi night mode. Tapi fungsi night mode dia ni aku nampak macam biasa je lah, average je lah. Most gambar tu memang akan nampak okey je. Tapi kalau korang tengok dengan teliti, gambar-gambar ni dia macam kurang sharp sikit dan penuh dengan noise. Untuk gambar makro, well, not bad lah kualiti dia. Aku perasan fungsi makro dia ni pun tak adalah korang boleh terlampau dekat sangat dengan subjek. Tapi kira okey lah kualiti dia tu kalau nak dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Apa yang mengejutkan aku adalah pada kamera selfie dia. Gambar yang dihasilkan macam korang boleh nampak, tak kisahlah pada mode biasa ataupun pada mode portrait, hasil dia memang cantik. Dia tak overexposed, sharp, warna pun natural. So untuk kamera selfie ni memang aku tak banyak nak komplain lah, and aku sangat berpuas hati. Jika korang nak rekod video pula, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 30 frame per second. Tapi pada setting ni, video dilihat bergegar tanpa sebarang penstabilan dan underexposed sikit. Setting yang terbaik adalah pada mode Full HD kerana video akan nampak okey sedikit dengan penstabilan yang baik dan kualiti image yang lebih terang berbanding 4K. Untuk spesifikasi dalaman pula, Redmi Note 9S ni diperkasakan dengan penggunaan chip pemprosesan yang terbaru daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 720G
Dimensity, yang mana ini adalah merupakan chip mid-range yang memfokuskan kepada gaming. Dan ternyata dalam bab gaming, overall semua game yang aku test mampu dimainkan dengan baik. Aku try main Asphalt, COD, PUBG Mobile dan secara keseluruhannya aku memang sangat berpuas hati lah. Jika korang main game pada jangka masa yang agak lama, memang phone ni memang akan rasa panas sikit, dia macam suam-suam sikit, terutama pada bahagian modul kamera dia ni. Tapi safe to say, berdasarkan pengalaman aku, dia punya panas dia ni tak menjejaskan performance waktu korang main game tu. Just a quick note, model di tangan aku ni adalah model 4GB RAM dan 64GB storage. Dan disebabkan kapasiti RAM dia yang agak kecil ni, korang tak boleh nak run app yang terlampau banyak dalam satu masa yang sama. Redmi Note 9S ni juga turut didatangkan dengan penggunaan versi Android 10 dengan antaramuka MIUI 11. MIUI 11 pada smartphone ni memang bagus. Most of the time, segala tugasan boleh dilaksanakan dengan baik. Cuma kadang-kadang tu, aku perasan dia macam ada hiccup sikit lah, terutama bila kita nak buka recent app ke ataupun kita nak cuba untuk membuka folder. Dia akan ada rasa macam ada lag sikit lah kat situ. Other than that, semuanya smooth. Korang ada option untuk menggunakan fungsi dark mode, membuka app dengan scrolling through app pun dapat dilaksanakan dengan smooth dan pantas. But still, nasihat aku, kalau korang ada budget lebih, aku suggest untuk korang go for model yang 6GB RAM punya. Jangan go for yang 4GB RAM ni. Sebab secara logiknya, ianya akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Untuk fungsi security pula, terdapat dua option yang korang boleh guna. Pertama adalah dengan menggunakan fungsi fingerprint scanner yang terletak pada bahagian power button pada bahagian sisi ni. Dan keduanya adalah dengan menggunakan fungsi face unlock. Either way, korang pilihlah mana-mana pun, kedua-dua fungsi ini akan mampu untuk membaca cap jari dan wajah korang dengan cepat dan tepat. Cuma kalau nak komplain, aku still rasa macam kedudukan fingerprint dia ni macam agak tinggi sikit lah. So agak kurang selesa lah bila nak unlock phone tu. Sebab setiap kali nak unlock, korang kena ubah kedudukan grip tangan korang tu. Untuk pengecasan, dengan adapter yang dibekalkan dalam kotak, 0 hingga 100% akan mengambil masa selama 1 jam 44 minit. Dan untuk speaker dia pula, smartphone ni didatangkan dengan setup mono speaker pada bahagian bawah ni. Overall speaker dia ni memang biasa je. Sound yang dihasilkan tu memang sangat average dan most of the time korang memang jarang lah dengar bunyi bass itu. Sebab bunyi bass dia tu lebih kepada tiada. Dia lebih ke arah tiada bass. Dan apa yang menariknya, Redmi Note 9S ni boleh dikatakan smartphone yang agak rare jugalah. Sebab smartphone ni masih lagi mempunyai LED notification. So LED notification dia ni memang agak kecil, memang halus je. Dia diletakkan pada bahagian grill earpiece dekat bahagian atas ni. Jadi Redmi Note 9S ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM799 untuk model 4GB RAM dan 64GB storage dan RM899 untuk model 6GB RAM dan 128GB storage. Makanya pada tanda harga jualan serendah ni, korang mesti pelik kan, dekat mana Redmi ni dibuat untung? Sebab chip yang digunakan ni adalah chip yang bagus. Korang nak main game semua memang tak ada masalah. Lepas tu in terms of design pun bagus juga, kaca depan belakang. And then kamera pun sampai 5 dia bagi kan, 4 belakang 1 kat depan. So dekat mana Redmi ni cut corner sampai dia orang boleh jual smartphone ni semurah ni? Well, jawapan dia tu adalah pada skrin dia. Aduh. So Redmi Note 9S ni didatangkan dengan penggunaan skrin hadapan bersaiz 6.67 inch Full HD Plus IPS LCD dengan ketepatan piksel sebanyak 395 ppi. Dari segi skrin tu sendiri, bagi aku memang okey je sebenarnya. Ianya mampu untuk menghasilkan warna yang baik, vivid, brightness level yang bagus. Cuma apa yang aku perasan, skrin dia ni walaupun jenis IPS, dia adalah merupakan IPS yang bukan grade yang bagus tau. Sekali pandang tu nampak macam dia menggunakan skrin jenis TFT. Bila kita pasang video dekat YouTube contohnya, kita boleh nampak yang mana skrin dia tu macam kurang sharp sikit tau. Dan apa yang aku tak boleh nak kompromi lagi adalah viewing angle dia yang agak lemah. Lemah dia tu sampai kalau korang pandang skrin dia ni off axis sikit, korang akan mula nampak light bleed and shadow pada bahagian bingkai skrin. Dan korang juga akan nampak light bleed dan shadowing yang ketara pada bahagian punch hole display kamera selfie dekat bahagian atas ni. Which is aku macam pelik lah kan, dalam banyak-banyak tempat yang diorang boleh cut corners, contohnya diorang boleh kurangkan modul kamera ke, daripada 4 jadi 3 ke, jadi 2 ke, ataupun build quality ni daripada kaca jadi plastik ke kan. Tapi ni tak, dia orang pergi cut corners dekat bahagian skrin hadapan ni. Sebab skrin ni adalah bahagian yang paling penting pada sesebuah smartphone tu kot. Sebab korang memang akan selalu gunakan benda ni. Masalah ni aku rasa most average user memang takkan perasan pun sebenarnya. Macam aku dah terbiasa sebab tu aku perasan. So nasihat aku, kalau korang decide untuk beli smartphone ni, aku suggest untuk korang test dulu, korang hands on dulu, korang tengok dengan mata korang sendiri sama ada skrin dia tu okey ataupun tak. Kalau okey, baguslah, then korang beli je lah. Tapi kalau tak okey, kalau mata korang tu jenis cerewet macam aku ni, then aku decide untuk korang skip je lah smartphone ni, belilah smartphone lain. Okay? Jadi guys, sampai di sini saja full review kita untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.
Okay guys, siapa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser, korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini.